Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi majlis, pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang besar kawasan ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini bersempena dengan karnival dan juga penganjuran majlis, maka insya-Allah kita akan bincang sedikit tajuk yang bersesuaian dengan majlis ini. Tapi mungkin saya pilih satu tajuk dalam suasana semasa sekarang ni. Tajuk saya bertajuk keberkatan. Lekah je keberkatan. Orang Melayu selalu sebut berkat, dan kita suka sangat kalau sebut berkat. Berkat-berkat ini, salah satu makna berkat-berkat ini ialah kalau baca bagi bawah birkah, memberi makna kolam. Kolam ni tuan-tuan tahulah sumber air. Kalau di padang pasir adanya oasis dan wadi, ia menjadi tempat tumpuan segala binatang, manusia, musafir dan yang berkelana bagi menambah bekalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkat ini satu kalimah yang begitu sinonim dalam Islam. Dalam putaran hidup manusia, berkat tak boleh tinggal. Maka disitulah pentingnya kita meraih, mendapat, memperolehi keberkatan ini. Saya akan pecahkan serta bincangkan bagaimana berkat ini menguasai kehidupan manusia yang baik lagi soleh, dan bila berkat dapat, maka puas hatilah dalam hidup kita ni. Saya bahagikan berkat ni macam-macam jenis, tuan-tuan. Pertama sekali, berkat ini kepada rezeki yang kita perolehi. Ada rezeki berkat, ada rezeki tak berkat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita untuk dapat rezeki yang berkat, bukan rezeki yang tak berkat. Ini penting. Kita nak rezeki yang berkat, bukan rezeki yang tak berkat. Tuan-tuan tahu, bila mana kita bangun pagi, kita semayang subuh. Dalam doa kita semayang subuh, doa kunut, kita sebut wa barik li fima a'tai, atau wa barik lana fima a'tai. Ya Allah, berkatkanlah bagiku, bagi kami rezeki yang kamu kurniakan. Tengok, kalimah pertama disebut berkat. Bukan berkat kita kata rezeki sahaja. Itu satu hal. Tapi berkat yang ditafsirkan di sini ialah berkat apa yang Allah bagi daripada rezeki. Contoh, mungkin rezeki kita halal, kita dapat RM100. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita ni habis RM100. Berkatlah rezeki kita tu.
Tapi di sana kita dapat RM100. Kita ajak anak isteri kita, kita jamu dia. Kita tengok orang fakir miskin, kita bantu dia. Kita masuk masjid, kita letak kat RM1, RM2. Maka di situ terserlah berkat rezeki kita. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, satu hari seorang lelaki berjalan. Tiba-tiba dia dengar daripada langit satu percakapan yang pelik. Suara langit tu kata, hujan yang akan turun ni kita nak bagi kat siapa? Maka jawab satu suara, kita akan bagi hujan ni kepada nama sekian, bank sekian, tempat sekian. Maka yang mendengar suara ni pun ikut awan yang bergerak pergi. Kemudian sampai di satu lokasi, hujan turun kepada satu bendang, satu kebun. Kebun sebelah tak turun hujan. Sebab hujan ni sifat dia petopok, kadang-kadang kita tengok. Tu. Bila tengok hujan turun ni, dia temu seorang lelaki yang duduk dalam kebun tu. Lalu dia kata, saudara tuan. Ya. Saudarakah namanya Begiang? Ya. Kenapa awak tanya saya macam tu? Siapa nama boleh tahu dah. Dia kata, saya nak tanya awak, apa amalan istimewa awak sehingga Allah turunkan hujan atas kebun saudara? Dia kata, hasil yang saya dapat saya bahagi 3. Sepertiga untuk urusan kebun tu sendiri, pagar, air ataupun kita kata baja, benih, upah orang, macam-macam. Sepertiga saya ambil. Sepertiga lagi saya belanja untuk saya dan untuk keluarga saya. Sepertiga lagi saya guna untuk infak kepada orang miskin, fakir miskin. Daripada langit datang berkat turun. Kenapa? Kerana rezeki dia tu ada bahagian masing-masing. Tapi tak mesti kita bagi 3, tuan-tuan. Bagi 10 pun okey dah. Masalahnya tak ada bagi langsung. Ini masalah. Bagi 3 pun ini memang orang yang hebat. Mungkin zaman kita bagi 10 ataupun bagi 5 untuk simpanan takut sakit ke, untuk hal-hal yang tak diduga ke, untuk nak pergi Mekah ke, tak apa. Tapi ada tak portion pembahagian untuk fakir, untuk miskin? Tuan-tuan, kita bagi kepada fakir miskin ni, kita dapat doa percuma. Ada kedak orang bagi kat orang duit RM10, RM20, dia maki supoh segala. Tak. Dia akan angkat tangan di belakang kita dan doa, ya Allah, ya Allah, berilah keberkatan dalam hidup orang ni. Macam-macam lagi. Jadi berkat yang pertama namanya berkat rezeki. Berkat yang kedua ialah berkat masa. Masa ni saya pecah 2. Pertama, masa yang mana Nabi kata ada berkat masa tu. Apa dia waktu masa yang paling berkat? Masa yang paling berkat adalah waktu pagi. Waktu pagi. Sebab itu Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada waktu paginya. Tengok, kadang-kadang kita tengok
kita hidup di zaman moden ni, kita terpengaruh dengan cara sistem yang bukan Islam. Sistem yang bukan Islam ni contohnya kalau menega setengah-setengah setempat tu dia buka 10 pagi sampai 10 malam. Atau 9 pagi sampai 10 malam contohnya. Jadi kalau kita pergi pukul 8 pagi, pukul 6 pagi tak tutup habisnya. Jadi kita pun terikut sama. Kadang-kadang dengan waktu pagi kita tak guna, menyebabkan hidup kita ni jadi tak berapa kemah, letih. Saya contoh dua. Seorang suami isteri kerja, start kerja pukul 8.30 atau pukul 8, balik pukul 6 petang, 5 petang. Kebanyakan bila nak pergi pukul 8, 8.30, dia siap-siap lepas mayang subuh tu, mandi-mandi apa semua sekali. Pukul 6.30, 7.30 tengok jauh dekat, dia akan pergi kerja. Ada sikit meeting, pertemuan dengan bagian orang, klien, customer, passion, orang sakit ke apa semua sekali, dia balik rumah sampai pukul 6.30, mungkin kadang-kadang pukul 7 petang. Bila balik lesu, letih. Jarang orang balik segar juga. Sebab masa kita faham, penat. Ini keadaan. Jadi kalau boleh ada dah makanan hot sedia dah, makan, berehat sekejap, tidur je lah. Sebab tu malam ni saya nak berhenti awal. Saya tak boleh berhenti lewat-lewat. Mana kalau pengusi kata berhenti sekarang, saya berhenti dah, tak ada masalah. Tu dia cara dia. Tengok. Maka dia dapatlah gaji 3,000, laki bini 3,000 ataupun 4,000, 4,000. Bayar ni, bayar tu, bayar ni, bayar ni, bayar ni, habislah dalam 6,500. Loleh, habislah 7,500. Tengok, ngam-ngam, sebelum terima gaji, sedang molek habis 8,000. Total loss. Sebab itu kata mereka, kenapa kita tak kaya? Kenapa orang lain kaya? Sebab kita makan gaji. Gaji tu duk makan sama, kerik, kurang. Habis. Orang lain bukan makan gaji, buat gaji, dapat gaji. Kita makan gaji. Makan, faham mana makan? Habis. Bukan gaji je habis. Kalau gaji pun dimakan habis. Tengok. Maksud saya, sebab kita suasana macam tu, kita hidup macam tu. Saya tak kata tak baik, bagus. Orang ni alhamdulillah bagus. Tapi saya nak cerita orang kedua. Orang kedua berkat pada masa. Saya contoh Pak De, Mak De. Panggillah Pak apa pun nak pasal mudah. Pak De, Mak De. Pak De, Mak De ni tak ada kerja. Kerjanya Mak De buat nasi lemak. Pukul 4 pagi Mak De bangun. Pak De pun tolong bangun. Kerana dia expert buat nasi lemak, dua periuk besar dia boleh settle. Dah dia ada alat. Pukul 5 pagi settle atas dapur. Semua siap masak. Dengan lauk-lauknya dah dibacuh dah lauk siang malam tu, belum tidur. Pukul 5 dia semayang. Pak De jadi imam, Mak De ikut mayang sunat. Pukul 6 pindah barang letak dalam van light east ataupun Triton ke apa. Pukul 6 5 minit Pak De, Mak De terus pergi ke Surau Sarjana Olympia. Parking hot dekat, boleh keluar mudah, ujung sekali. Masuk masjid surau,
pak dia letak 5 riyal, mak dia letak 5 riyal. Orang semayang, orang azan dia pun jawab azan. Orang semayang sunat, dia semayang sunat, dia tunggu. Tu imam lead semayang, dia pun ikut jadi makmum. Tu imam beri salam, dia pun angkat tangan barang-barang, ya Allah pula dosaku, ya Allah pula, ya Allah berilah pada aku kebaikan hidup dunia dan akhirat, ya Allah. Berilah kebahagiaan hidupku, suamiku, isteriku, anak-anakku. Macam contohlah antara dua itulah. Amin ya Allah. Lepas tu keluar, jabat salam sebelah, subhanallah, 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 jalan zikir gitu je lah dianya. Naik kereta, cari tempat parking, paling simpan jalan, buka meja, pak dia tukang bubuh, mak dia tukang buku. Seria setengah. Starting nega pukul 6.45, pukul 7.45 habis dah. Nasi berkat pak dia mak dia semayang ni, jadi nasi dia lain, tak mengaruh. Orang makan pun rasa ni. Orang pula mari minta 15 buku, minta 20 buku, minta 40 buku, macam-macam nak jamu ni. Habis 7.30 selesai. Habis dah dua periuk besar. Letak balik, terus pergi ke pasar, beli untuk esok pula yang tambahan makanan ini. Dapat 600, modal 200, tinggal 400. 200 mak dia ambil 100, pak dia ambil 100, masuk tabung haji. 200 lagi mak dia ambil 100, pak dia ambil 100 untuk peribadi. Tengok, pukul 10 pagi mak dia pak dia sampai di rumah dah. Kedua-duanya syahid, tidur hurrah. Bangun ke 4.30. Okey. Pukul 12 tengah hari bangun, ataupun orang lama, orang tua tak tidur lama, dia tidur sekejap je, setengah jam gitu je, bangun. Mak dia pun masak. Sebelum masak, mandi, semayang duha. Masak, pak dia pun begitu juga, mandi, semayang duha, tunggu, kemudian makan. Sudah makan, kedua-duanya pergi ke masjid, ke surau. Sampai surau, setiap kali masuk letak 5 riyal, 4 riyal, 3 riyal, serial. Sudah semayang balik, berehat, duk tengok TV apa benda, baca surah khabar ke, ataupun zaman sekarang tengok YouTube, tengok Google. Pak dia mak dia orang darat lah ni, Twitter, WhatsApp, berasak semua sekali. Okey. Masuk waktu asar, kedua-duanya pergi masjid lagi. Setiap kali masuk letak lagi serial, 2 riyal. Patah balik, pak dia kata, mak dia, abang nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, Maidan haji. Dia kata jangan haji, jangan lambat sangat. Okey. Kawan ni pergi, mak dia pun pergi sirang lah. Hak ayam 3 ekor beli makan ayam. Hak ni pula bergiam-giam, duk sirang pokok bunga gini-gini. Dia pun berkenal roti canai dengan kawan-kawan, dengan ni haji dan 2 kali haji dah. Dan contohlah. Lepas pada tu pukul 7, sebelum pukul 7 kedua balik. Balik mandi, siap-siap, mak dia pun siap, terus mari masjid. Mari surah, masuk masjid, letak lagi duit. Kemudian belajar, dengar ada tok guru ngajar keping derma Palestin. Pak dia mak dia selamba je keluar 50 riyal. Yang hak kerja gajinya 4,000 tu bukan keluar, masjid pun dah pergi letih. Tuan-tuan, perbuatan kerja pak dia mak dia hanyalah 2 je, 3 je, tapi kehidupannya orang panggil berkat. Awal sedekah banyak pada hak pertama tadi cerita. Pergi masjid surah, kuat lagi. Derma banyak lagi. Setiap waktu okey lagi. Stres pun tak ada, duk tidur je. Stres apa? Stres ni bila banyak benda, dia tak ada apa. Relax berada.
Kan senang hidup itu. Sebab awal waktu. Hidup macam ni tak ramai yang dapat. Itu saya kata berkah masa pada awal. Okey, kedua, berkah masa umur. Masa umur ni kadang-kadang tuan-tuan, ada tak tuan-tuan tengok ada orang tu umur 90 tahun, 80 tahun, 75 tahun. Kemudian dengan cerita dia mati dah. Orang pun tanamlah dia, semayanglah 15 orang, 40 orang, 50 orang pergi masjid, tanam dia ke perkuburan. Lepas tu kata, mak tu, mak hok mana? Haji mak hok mana? Haji mak hok mana seorang? Allah, takkan tak kenal. Hok raja temu kat roti jannah. Masjid tak ada. Surat pun jarang. Dia kata dia gauk, tapi kat roti jannah ada. Nak ceritanya, orang ni walaupun umur dia tua, mati 4 hari je orang ingat. Lepas tu tak ada dah, lupa. Tapi ada orang tu, sahabat kita ni, umur dia 45, dia mati. Dia rajin ke masjid, dia rajin tolong orang, dia rajin menyapa, dia rajin ni, dia rajin beri bantuan, dia rajin ni aja. Mati dia ni, Tok Iman terasa, Tok Bila terasa, Tok Siok terasa, Ketua Kampung terasa, orang taman terasa. Hak mana Allah? Baik. Main 400 orang duk kata baik sungguh lah Datuk ni. Sehingga 20 tahun dah. Hak yang kecil-kecil pun cakap, ya Allah, dia kata, zaman arwah Pak Allah dulu tu walaupun mati muda, bagus Datuk tu, ya Allah. Tak sangka lah, bagus dia, ya Allah. Yang hak tadi umur 80 tu, 4 hari je orang ingat. Sebab terasa berkah masa hidup dia. Jadi kita kena mikir macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kata, fahamkah hidup kita hanya sekali? Justru buatlah biar berhenti. Cari baik dah. Mari tengok tabung tu keluar duit. Walaupun pada pertama kali tu macam Parkinson. Tak apa, cuba dulu, insya-Allah. Atau apa Parkinson tak tahulah. Kalau merah tu jadi lain. Kalau warna biru tu mana hak seriak tu lain sikit. Tak apa, cuba dulu. Wallahi, saya sebut dua keberkatan hidup tu berbeza. Nampak? Okey, ketiga. Saya telah sebut pertama, berkah pada rezeki. Kedua, berkah pada masa. Masa pula saya pecah pada awal dan berkah pada keseluruhan masa. Ketiga ni berkah pada zat tubuh kita. Pada zat tubuh kita. Ada kita tengok budak cerdik, budak baik, kita berkah budak ni. Berkah budak ni. Berkah mak dia. Berkah perut mak dia sejuk, perut mak dia. Sebab anak ni juara akademi. Akademi apa? Akademi Al-Quran lah. Akademi lain jadi lain pula. Berkah. Berkah pada orang ni, ini kita nak. Sebab itu bila kita beri salam, kita kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik ala Muhammad. Berkat ala Muhammad, atas Muhammad. Yang ni atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berkat atas orang. Bagaimana cara nak meraih berkat ni? Pertama, sentiasa doa. Sebab itu kalau anak kita kahwin, jepuk orang baik-baik. Orang baik, orang alim, jepuk. Jepuk hoha-hoha. Nampak ye-ye, payah.
Jemput baik. Kenapa saya kata jemput orang baik? Sebab orang baik, bila dia datang perkahwinan ni, dia akan letak satu doa. Dia akan kata, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dia minta berkah lalu dah. Ya Allah, semoga Allah berkatkan padamu, pada kedua-dua pasangan kamu ni, dan Allah himpunkan kamu dalam kebaikan. Kalau orang lain, selamat pengantin baru. Mana selamat tu masa pengantin baru. Bila lama tak selamat dah. Ni masalah. Tahu pagi dah. Saya 4 bulan dah. 4 bulan tak selamat dah lah Syekh. Sebab baru je. Baru ni berapa? Mungkin 3 hari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu. Tengok. Jadi kalau orang soleh datang, dia doa, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tidakkah kita dapat berkat? Dua-dua tengok dapat berkat. Anak kita menikah, raya anak kita, mau kita untuk email tu. Mau kita untuk guru tu minta doa, bertemu dia pun baca barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. 100 orang duk doa. Kan ada kan hak jenis darah tinggi, lemah jantung, kecil manis, masing mulut dia nya. Adalah Allah bagi barakah. Jadi di situ start berkah dah. Bukan isu mas kahwin tak cukup, gocor. Bukan macam tu. Itu payah nak berkatnya, duk punya pos rapuh habis semua sekalinya, tu cara lain. Kita tak say gitu. Dia nak barakah. Jadi berkat yang saya kata yang ketiga adalah berkat pada orang tu. Orang ni orang yang berkat. Nak tak kita dapat orang berkat? No. Kita menjadi subjek kepada berkat. Orang tengok kita, orang kata berkat. Berkat. Itu berkat kepada kita. Yang keempat, berkat pada tempat kita tinggal. Tempat tinggal ni kena cari tempat berkat. Sebab itu Allah bila sebut tentang Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah kata apa? Selepas kata ilal Masjidil Aqsa, dia kata allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Jadi tempat apa berkat? Kita kena duduk tempat berkat. Kita duduk kawasan berkat, nescaya keberkatan tu akan sama-sama kita perolehi. Tempat berkat masjid, tempat berkat dekat dengan masjid, tempat berkat dalam majlis ilmu, tempat berkat orang-orang soleh ramai. Kalau depan tu perokok, situ penyambung, situ isap dada, situ berat benar. Kita nak bina satu suasana yang baik, berkat semua sekali ni. Tuan-tuan fikir tau, tuan-tuan ni muka ni rajin tak ke masjid? Macam saya lah, tak berapa rajin. Kalau saya tanya depan saya, Ji, sembahyang subuh pagi-pagi Ji pukul berapa Ji? Subuh surau ni pukul berapa Ji? 5? 6? Tengok Haji kata pukul 6. Haji pukul 6. Saya tak ada waktu dah, sebab saya sembahyang di rumah. Pukul 6. Tok bila hak rajin pun 5.45 je. Tapinya kita ni yang malah ni, termasuk saya lah nombor satunya. Bila kita pergi Madinah, sembahyang subuh pukul 2 pagi. Pelik tak tu? Tak pelik tau. Saya pergi baru ni, berkejut pukul 2.30 pergi. Tengok ramai dah orang. Aku ingat aku dah orang nombor 1 pukul 2.30. Penuh dah masjid. La ilaha illallah.
Terror kita ni rasa hebat sangat. Tak ada apa satu. Bukan 4 orang. 4,000 mungkin. Kalau Raudah tu memang penuh dah. Tuan-tuan tengok. Kenapa kita bila Madinah tu pukul 4 pagi boleh pergi semayang, pukul 3 pagi boleh ada orang pukul 2. Kenapa? Sebab kawasan sekeliling tu pakat berkat habis. Jenis hak malah pun jadi kaji, hak gauk pun jadi kaji. Pakat lagi. Dia surau sarjana impian, dia jarang mari. Tapi bila pergi Mekah tiap waktu dia pergi. Tuan-tuan faham? Itulah makna berkat sekeliling. Seterusnya berkat juga ialah kita katakan berkat yang Allah Subhanahu wa taala turun atas kita. Hak ni kita nak juga. Allah turun atas kita. Allah buka berkat atas kita. Pakat kena berkat habis. Nak tak macam tu? Nak. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama nak dapat berkat macam ni, dia kena beriman. Syarat yang kedua, dia kena takwa. Mana takwa ni? Hatinya nak buat baik. Gabung beriman saja tak jadi, dia kena plus dengan takwa. Kalau dua-dua dapat, takwa ni kata Sayyidina Ali, takut pada Allah, beramal dengan apa yang ada dalam Quran, redha dengan rezeki Allah walaupun sedikit, dan buat persediaan untuk hari akhirat. Dalam kubur macam mana Allah akan bagi berkat. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah satu-satu penduduk sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah taman itu ada 2 sifat, beriman dan bertakwa, nescaya kami buka bagi mereka pintu-pintu keberkatan. Dan berkat ni disebut dalam bentuk plural, jamak, bukan satu. Dia dah kata barakatan, dia kata barakatin, mana banyak berkat. Dan berkat ni datang daripada langit, dan berkat ni datang daripada bumi. Bahagia hidup macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu keluarga tu isteri je rajin semayang, tak pelik. Tuan-tuan tengok suami sahaja rajin semayang, tak pelik. Tuan-tuan tengok ibu bapa sahaja rajin semayang, tak pelik. Tapi tuan-tuan akan pelik kalau seluruh keluarganya sembahyang malam. Lebih pelik lagi kalau seluruh penduduk kawasan tu pakat bangun malam semayang. Itu lagi pelik. Kalau ini berlaku, kawasan tu sah, confirm berkat. Carilah tempat tu, duduklah situ. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama Islam terkemuka di Mesir sekitar tahun 900 Hijrah. Maknanya lebih kurang dari 500 tahun lepas dah lah, 600. Dia ni tok guru besar, tok guru tasawuf. Tuan-tuan tahu, satu hari dia musafir, dia pergi ke sebuah kampung orang Bedui. Oleh kerana dia tok guru, orang Bedui ni sambut dia. Bila sambut dia, rakni dia beri satu tempat dia. Tengah malam pukul 2.30, 3.30 sebelum subuh, 2-3 jam, dia pun bangun, pergi ke sumur, telaga lah, masa tu tak ada air apa-apa lagi, nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, dia terkejut. Dia tengok setiap kampung tu, setiap kemah tu nyala lampu. Orang Arab zaman dulu, kalau dia tidur, dia padang pelita dan lilin. Tiba-tiba nyala, maknanya dia bangun. Tak ada kemah gelap melainkan cerah belaka-laka.
Dia pergi sebuah khemah, dia dengar sedang baca Quran. Khemah kedua sedang zikir. Khemah ketiga sedang semayang. Khemah keempat sedang doa. Khemah kelima sedang baca Quran balik. Baca semayang. Semua ibadat. Lalu kata dia, wallahi kampung ini mesti akan dapat barakah. Ini yang kita nak. Tapi mulakan daripada diri kita, isteri kita, anak-anak kita, rumah kita. Bila turun berkat macam itu, hidup ni tenang. Inilah yang kita dambakan dan inilah yang kita harapkan. Jadi berkat macam ini yang kita nak. Berkat tempat tinggal kita hasil daripada kita iman dan kita takwa. Dia datang berkat. Bahagialah orang yang mendapat dan memperolehi berkat seperti itu. Jadi saya rasa sekadar itulah ceramah saya. Jadi ceramah ni tak boleh siapa orang jadi jemu pula dia maki kita, jadi tak berkat pula. Jadi kena berhenti awal. Setakat ni bila saya berhenti awal, tak ada orang marah, suka semua. Sebenarnya bagi saya, kita ni tuan-tuan, bila kita belajar ilmu, bukan masa lama, tapi kita dapat satu idea, aku balik ni, aku nak buat apa dia. Dan tuan-tuan tak payah tanya saya apa-apa soalan pun. Sebab kerja saya ni memang nulis buku adab menuntut ilmu. Bacalah macam mana adab dia. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Buku ni antara buku terlaris. Macam mana orang zaman dulu belajar gini-gini. Buku ini daripada buku Arab Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Buku ini dikaryakan asalnya oleh Syekh Muhammad Awwamah, ulama besar Madinah, orang Syam. Saya telah lakarkannya pada tahun ni masa musim haji. Kalau nak tanya tasawuf, maqam, hal, kasyaf, ilmu laduni, buku kami ada sebut. A to Z tasawuf. Kalau nak tanya bab keluarga, bahagia dan sebagainya, berkat tadi, rumahku syurgaku ada. Kalau nak bincang bab fiqh umpamanya, kita ada buku Syarah Safinatun Najah. Pengarang buku ni, tuan-tuan bayangkan, tawaf Kaabah saja dapat khatam Quran. Tengah tawaf saja. Dan bukan baru ni lah, dia mati lama dah, 200 tahun lepas. Orang Yaman. Jadi saya syarahkannya. Dan kalau nak tanya bab suci solat, kita jawab dalam buku Q&A. Dan banyak lagi lah buku tuan-tuan belakang ada. Jadi dengan sebab tu saya tak perlu ceramah panjang, sebab ada buku dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, paling penting jagalah ukhuwah Islamiyah, hubungan kejiranan, sahabat, makmurkan masjid, sentiasa datang ke masjid, ke surau. InsyaAllah bila ini kita lakukan, kita akan dapat berkat dalam hidup kita insyaAllah. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua ibu bapa kami, keluarga kami, anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kami jalan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, berkatlah hidup kami, ya Allah, anak isteri kami, rezeki yang Kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.